Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini kita sudah berada hari yang ke-23 Ramadan. 23 Ramadan 1442, bermakna kita telah melalui hari fasa yang terakhir Ramadan, iaitulah fasa Al-Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kita teruskan panjat kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan program pengajian kita dalam tafsirul Quran, dan kita bertadabbur ayat-ayat yang dipilih sekadar kemampuan dan kefahaman yang Allah anugerahkan kepada kita. Sambungan kita pada kali ini Surah Taha. Surah Taha, surah yang ke-20 di dalam juzuk yang ke-16. Sambungan kita ayat yang ke-77. Ayat yang ke-77 bagi jemaah yang pegang tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 647. Ramai juga jemaah yang tanya tafsir apa yang Abu Anas baca pagi-pagi. Jawabnya, saya baca asas kepada terjemahan dan huraian, iaitu tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Tafsir ini diterbit oleh Jabatan Perdana Menteri Bahagian Agama ataupun sekarang ini dikenali dengan nama JAKIM. Jadi para jemaah, eloklah beli tafsir yang sama. Baru senang. Kita tengok nota kaki, bila saya sebut kata nota sekian-sekian, kita tengok perkara yang sama. Jadi kalau baca naskah lain, edisi lain, terjemahan syarikat lain, lainlah pula dia punya huraian. Lagi jauh dia punya cara pendekatan penjelasan. Dan saya juga pilih beberapa tafsir lain sebagai rujukan kepada huraian yang ana tambah di sini. Tapi asasnya iaitu Pimpinan Ar-Rahman sebagai tapak perbincangan kita. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, kita masuk kepada perbincangan kita. InsyaAllah pada siri ini kita mula ayat 77, berakhir ayat 82, insya-Allah. Baik, saya baca beberapa ayat sebelum kita pergi kepada penjelasan. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم
وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Nah, itu ayat yang kita baca pada kali ini. Baik, para jemaah sekalian, episod cerita Nabi Musa ni panjang. Tapi gaya bahasa Al-Quran diulang di antara kisah yang terbanyak ulangannya dalam Quran, iaitulah kisah Sayyidina Musa alaihissalam. Dan di antara yang terpanjang kisah dia dalam surah Taha ini, di antaranya panjang. Daripada ayat 9 sampai 90 lebih. Maka kalau disatukan, sebagaimana dalam kisah yang saya baca, Al-Qasasul Quran, disatukan ayat, maka episod-episod perjalanan Nabi Musa itu nampak lengkap. Daripada awal sampai ke akhirnya, daripada suasana kelahiran Nabi Musa alaihissalam sehinggalah kepada tenggelamnya Firaun dan kemenangan Bani Israel serta bagaimana Musa alaihissalam menghadapi kerenah Bani Israel yang banyak masalah. Baik, dalam siri yang lepas, tengok ayat yang lepas kita sudah bincang tentang apa yang berlaku kepada Firaun dan ahli sihirnya. Apa yang berlaku kepada Firaun dan Saharah. Apa dia Saharah? Ahli sihir dia. Kita pun sudah sebut, ulama berbeza pandangan tentang ahli sihir. Ada yang mengatakan ru'asa us-Saharah, ketua-ketua sihir yang berdepan dengan Nabi Musa itu sekitar 70 orang ataupun 72 orang. Dan ahli-ahli sihir itu sendiri pun asalnya orang-orang biasa. Ada yang mengatakan 2 orang je daripada Qibti, daripada kabilah Fir'aun. Yang lain-lain itu mari daripada mana? Mari daripada Bani Israel. Setelah mereka dipaksa belajar ilmu sihir. Sebab waktu tu fenomena zaman tu, fenomena orang belajar sihir, orang main sihir, yang menyebabkan ramai as-saharah, ramai ahli-ahli sihir timbul pada zaman itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kaya, yang maha berkuasa, dia nak batalkan kepahaman masyarakat tentang sihir, maka diberinya kepada Nabi Musa alaihissalam apa yang diberi? Tongkat bentuknya macam sihir. Kita kata bentuknya macam sihir, tapi bukan sihir. Oleh kerana dia bukan sihirlah yang menyebabkan ahli-ahli sihir yang mengetahui kelentongan mereka, yang dia tahu sihir ni tak ada apa benda, kan? Maka saat itulah wa ulqiyas saharatu sajidin, ahli-ahli sihir rebah terus sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ahli sihir bersujud kepada Allah Azza wa Jalla sebab apa? Sebab dia tahu faulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kenapa mereka cepat sangat tu? Kenapa? Sebab mereka tahu ini bukan sihir. Kata orang yang tahu, orang yang mengaji, dia tahu. Dia oleh kerana ahli sihir itu dia alim dalam ilmu dia tahu, oh ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Sama juga kadang-kadang kita bawa orang sakit, dakwa dia ni kena buat ke orang lah. Kena sihir ke, kena ganggu. Bila kita bawa pergi rumah syekh yang pakar dalam bidang ruqyah,
Syekh tengok dia baca-baca sekejap, dia kata ni bukan kena ganggu ni. Ini kamu bawa dia ke mustashfan nafs, pergi ke hospital jiwa. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Dia suruh bawa pergi hospital jiwa, marah kawan tu. Apa pula aku jadi jiwa kan? Baiklah para jemaah sekalian, kita juga telah bincang tentang ayat wama akrahtana alaihi minasyir. Hei Fir'aun, kamu juga tengok ayat 73, wama akrahtana alaihi minasyihri. Dan kami juga minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla dosa-dosa sihir yang engkau paksakan kami melakukannya. Sekarang ini ahli sihir telah mengaku bahawa mereka dipaksa oleh siapa? Oleh Fir'aun supaya belajar sihir. Belajar sihir. Ada ulama mengatakan paksa belajar sihir. Ada yang mengatakan paksa datang. Paksa supaya datang bertemu dengan Musa pada hari ini. Sebenarnya mereka tak berapa nak berani mana. Sebab dia dengar dah Musa ni ada ular pelik. Tak boleh pergi, kalah kita nanti kan. Tapi oleh kerana bos Fir'aun yang kerah, yang bagi arahan, maka terpaksalah mereka datang. Maka di sini kata di para ulama, wa ma akrahtana, ahli sihir mengaku dia dipaksa. Paksaan yang pertama iaitu paksaan supaya belajar ilmu sihir. Belajar ilmu sihir daripada kecil lagi mengaji. Itu sebab saya sebut kata dia dengan belanja daripada Fir'aun kan. Paksa yang kedua, Fir'aun paksa mereka datang berkumpul berdepan dengan Nabi Musa AS. Kerana itu ahli sihir sebelum berlawan dengan Nabi Musa, sekali Nabi Musa bagi tazkirah, mereka mula berbisik. Baiklah para jemaah sekalian, kita masuk kepada ayat kita. Kalau kita main undur ke belakang, kita tak pergi ke depan. Itu kaedah dia. Jadi setelah Fir'aun kalah, dan dalam siri yang lepas, ana juga telah sebut tentang pandangan Al-Imam Ibn Kathir mengatakan mereka ahli sihir dijatuhkan hukuman potong tangan dan kaki secara silang sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Fir'aun. Berdasarkan kata-kata sahabat ataupun ulama salaf, paginya sihir, petangnya syuhada. Pandangan yang kedua, Syekh Syanqiti rahimahullah, dia mengatakan tidak. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala janji, anta wa manittaba'akum al-ghalibun. Mana engkau, hei Musa, dan orang yang ikutmu, tengok, antuma, maaf. Dalam surah Al-Qasas ayat 35, antuma wa manittaba'akum al-ghalibun. Kamu berdua dan orang yang ikut kamu, benang. Maka kata Syekh rahimahullah, dia kata wal azhar lam yaqtulhum. Fir'aun tak mampu nak bunuh mereka sebab dia pun tak berani. Dia tengok bagaimana Nabi Musa AS sudah ada kekuatan. Baik, episod ni panjanglah cerita. Fir'aun makin hari makin menekan, makin macam-macam dia punya kerenah, dia punya tekanan. Dan Allah SWT juga telah bawa kepada mereka ayat At-Tis'ah, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang 9 tanda. Tongkat, tangan, mari taufan, mari kemarau, macam-macam yang dah kita sebut sebahagiannya dalam siri-siri yang lalu. Jadi akhirnya tekanan Fir'aun ni semakin berat. Fir'aun pun sudah, buntu kata orang, sudah buntu fikiran, nak lawan Musa ni macam mana. Maka pada saat itu dia telah buat keputusan untuk menghalau dan membunuh Nabi Musa. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat kita. Ayat 77. Maknanya part ni jauh ni jarak ni. Daripada bertembung dengan ahli sihir tadi, ahli sihir beriman nak sampai kepada peringkat Allah perintahkan Nabi Musa bawa Bani Israel ke laut dan menyeberangi laut ini. Orang panggil dia punya fatrah, tempoh dia jauh, jarak. Cuma ana pun nak ringkaskan mengikut dalam ayat yang ada depan kita. Kalau tidak, kita kena baca kitab Al-Qasasul Quran ni mungkin 3 hari 3 malam baru habis episod penuh dia. Baiklah para jemaah sekalian, Allahu Akbar. Kita pergi kepada ayat 77.
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا. Dan demi sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, hendaklah engkau membawa hamba-hambaku, yakni kaum Bani Israel, bawa mana keluar dari bumi Mesir bila asri. Asri mana Isra, iaitulah mengembara pada waktu malam. Jadi setelah Fir'aun dengan keangkuhannya, fakazzaba wa aba, dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan tak mau tunduk kepada kebenarannya, yang dia akan binasa akhirnya, maka dia sudah kemuncak untuk membunuh, menyeksa Bani Israel dan Nabi Musa nya sekali. Maka ketika itulah Allah firman kepada Musa, ya Musa, membawa pada waktu malam pengikut-pengikut kamu dari mana? Dari bumi Mesir. Dalam kitab kitab Qasas Quran ini menarik. Dia kata ramai, ini kronologi, setelah berlakunya perlawanan di antara Nabi Musa dengan ahli sihir, kemenangan bagi pihak Musa, orang-orang muda, pemuda-pemuda nampak kebenaran hak yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Maka ramai di kalangan mereka telah menjadi pengikut Musa. Ikut Nabi Musa. Cepat beriman pada dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Itulah dipanggil sunnatul anbiya. Orang yang ikut para anbiya ni ramai di kalangan orang-orang muda. Orang tua dia payah nak berubah. Payah nak berubah sikit. Dan Alhamdulillah, pengikut dia makin ramai. Makin ramai. Fir'aun dah mula kebimbangan. Sebab mari geng-geng penasihat Fir'aun, dia kata, ya Fir'aun, atazaru Musa wa qaumahu, membiarkan Musa dengan kaum dia, Bani Israel, buat kerusakan atas muka bumi? Jangan biar. Ini penasihat-penasihat yang jahat inilah yang merusakkan Fir'aun dan merusakkan mana-mana kerajaan atas dunia ini pun. Biasanya mereka ini rusak melalui penjahat-penjahat yang ada di atas dunia ini. Maka ketika itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ini, asri bi'ibadi, kamu bawa pada waktu malam hamba-hamba aku. Tengok, kata di ulama tadabbur, ayat ini menunjukkan bahawa pengikut Nabi Musa sudah mula ramai. Dan majoriti mereka siapa? Syabab, pemuda-pemuda yang telah beriman. Kamu bawa mereka pergi ke mana? Pergi ke arah laut. Ini yang berat ni. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 52, Allah kata, wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Ingat Musa, kamu naklah keluar pada waktu malam dan kamu akan diikuti oleh Fir'aun. Diikuti oleh Fir'aun. Dalam surah Ad-Dukhan, fa asri bi'ibadi lailan innakum muttaba'un. Maknanya ayat ni semua menceritakan tentang kamu akan diikuti. Baik. Timbul lagi soalan, mal hikmatu fi, apakah hikmat Allah suruh Nabi Musa keluar waktu malam? Kalau kita keluar pagi apa susahnya? Lagi senang nak bergerak. La, Allah kata keluar malam. Jawab dia, ni para ulama tadabbur beri jawapan, al-wajhul awal, sebab yang pertama, sebab kita nak keluar, kita kena berkumpul dulu. Mari daripada sekampung ni kampung ni berkumpul. Bila kita berkumpul, baru kita bergerak serentak. Nanti kalau kita tak bergerak sekali, ada yang tertinggal nanti, maka jadi mangsa Fir'aun lah dia kan. Maka bila kita berkumpul waktu malam, orang tak nampak. Kumpul ramai-ramai. Yang kedua, masa tu bukan ada lampu. Bukan cerah macam dalam bandar zaman kita hari ini. Jadi Fir'aun nak kesan, nak ikut jejak ni agak sukar. Agak sukar. Yang ketiga, dari sudut ketenteraan.
dari sudut ketenteraan dan psikologi supaya dua kumpulan ini tak nampak. Kita orang Islam tak ramai, walaupun ramai ikut Musa tapi tidak ramai sebagaimana pengikut Firaun. Askar Firaun lebih ramai. Jadi kalau kita umat Islam nampak, gementar mereka, sudahlah, macam mana, Musa, jadi banyak orang panggil banyak keluk-kelik. Ya, Musa, no, jadi nampak kelang kabut. Malam, gelap, kita pun jangan pasal lampu, jangan apa. Itu di antara rahsia kenapa Allah Subhanahu wa taala arahkan Nabi Musa alaihissalam, fa asri bi ibadi, hendaklah kamu bawa bila lailan. Bawa pada waktu malam. Itu sebab. Baik. Bila Nabi Musa keluar, alaihissalam keluar, Fir'aun ni bijak, SB dia, special brand dia boleh tahan juga. Bos, Musa lari dulu. Ke arah mana? Ke arah Jihatul Bahar, ke arah laut. Laut ni dalam bahasa kitab lama dia panggil Bahrul Qalzum. Qaf, Lam, Zai. Min. Qalzum. Kalau bahasa kita sekarang dipanggil Laut Merah. Laut Merah. Baik. Maknanya Nabi Musa telah membawa satu mukhatarah, suatu tindakan yang cukup berbahaya. Sebab kalau kita lari ke bukit, lari ke padang pasir, kita mampu untuk lari. Tapi kenapa Musa diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla pergi ke laut? Mana sampai di tepi laut, mana kita nak berenang, laut besar, bukannya laut kecil, laut merah. Nak berenang sungai pun kita rasa penat kan, ni laut merah, laut besar ni. Habis, macam mana nak buat? Bila sampai depan mereka laut, belakangnya Firaun, sudah. Pengikut Nabi Musa kata, ya Musa innala mudraku. Musa, kita akan ditangkap. Kita akan ditangkap ya Musa. Ketika itu Musa sebagai mukmin, mukhlis, nabi, rasul, ia memiliki iman yang mantap, yang tak goyah. Budak-budak Kelantan kata tak gogek sikit abu. Ini bahasa Kelantan ni. Dia panggil tak gogek sikit abu, maknanya tak goyah sikit pun. Kekuatan jiwa Nabi Musa. Bila pengikut dia kata, ya Musa inna lamudrakun. Musa, kita kena tangkap Firaun kat belakang. Dengan tentera dia lengkap. Nabi Musa bagi jawapan yang mantap. Jawapan ini kalau diletak di atas gunung, gunung akan bergoncang. Kan? Nabi Musa kata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa kata, tidak. Kita tidak akan ditangkap oleh Firaun. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku ada Allah, dia akan tunjuk bagaimana nak lepaskan. Ketika itulah datang pada ayat kita. Para jemaah tengok balik ayat 77. Apa dia kata? Allah Ta'ala firman kepada Musa, fadrib lahum tariqan fil bahr. Musa, idrib. Allahu Akbar. Fadrib lahum ya Musa. Maka pukullah air laut dengan tongkatmu. Masya Allah, tengok tongkat Musa. Tadi baru ni dah jadi ular. Sekarang ni tongkat Musa sudah jadi pemukul. Itu dia kata, idrib lahum. Pukul laut. Tongkat kecil ya. Nabi Musa apa? Bismillah. Pukul. Apa jadi? Tariqal fil bahriya basa. Untuk mengadakan jalan yang kering bagi mereka di laut itu. Masya Allah, tabarakallah. Bila Nabi Musa pukul, laut terbelah. Kering. Dasar laut kering, tak ada air. Tengok, Allah kata, ya basa, kering. La ma'a fihi walatin. Tak ada air, tak ada seluk. Kita bimbang juga kan. Kalau tak ada air, ada seluk, nak berjalan payah. Kosong. La ma' walatin. Maknanya bersih jalan. Allahu Akbar. Allah Ta'ala buka jalan kepada mana? Kepada hambanya yang beriman. Untuk menyelamatkan diri daripada mana? Dari Firaun. Bila terbelah,
dalam Al-Quran, dalam ayat lain kata Qattaudil azim, macam bukit besar. Laut ni bukannya sungai kecil, besar. Tengok kapal 402 hilang baru ni. 850 meter dia punya dalam. Laut Merah ni saya tak tahu berapa, tak ada orang ukur. Tetapi kata di para ahli motivasi kata, itulah bumi yang tengok langit, yang tengok matahari sekali seumur hidup. Bumi mana? Bumi dasar laut yang dibelah oleh Nabi Musa AS. Kalau orang teka-teki lah, dia kata bumi mana yang tengok matahari, tengok langit sekali seumur hidup? Jawabnya bumi yang dibelah laut oleh Nabi Musa AS, dasar laut itu. Wallahu a'lam. Baik. Menarik cerita kita. Bila belah katanya sudah jadi berapa jalan, sudah jadi beberapa lorong Bani Israel. Laut belah. Macam bukit, Qattaudil azim, besar lorong. Air ni, bergerak ni air ni. Tapi dah jadi lorong. Nabi Musa diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, tengok ayat. La takhafu darakan wala taksha. Musa, janganlah engkau menaruh bimbang daripada ditangkap oleh musuh. Firaun belakang ada, jangan takut. Wala taksha, dan jangan pula engkau takut tenggelam. Yalah, kita duduk tengah laut, nanti air sambut, air bercantum balik, mati syahid kita. Baik, tengok nota 893. Oleh kerana Firaun tetap dalam kekufurannya dan bertindak ganas, maka Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah supaya meninggalkan negeri Mesir pada waktu malam dan membawa kaumnya Bani Israel menyeberangi Laut Qalzum ataupun Laut Merah. Itu perintah Allah. Takdir Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel berjalan semua lepas seberang laut. Firaun datang dengan bala tentera dia. Sudah. Nak pergi ke tak ni? Nak ikut Musa ke tak ni? Laut ni. Nak ikut tak? Allahu Akbar. Maka dikatakan dalam cerita, dalam Quran ni Tuhan tak sebut dah. Fir'aun hantar muqaddam al-jaish. Maknanya tentera yang bahagian depan, bahagian penyiasat. Kamu pergi dulu. Tentera yang depan pun masuk dalam laut nak ikut Musa. Pergi sampai tengah, beres je. Fir'aun pun ikut. Saya baca waktu anak belajar dulu lah. Muda-muda dulu mengaji dalam kitab tafsir, tapi kita ni Israeliat lah. Dia katanya kuda Fir'aun tak mau masuk. Tak mau masuk dalam laut. Takut. Kuda ni nampak air dia bergerak. Jadi ada seekor kuda betina yang cantik. Ini tak payah tulis lah. Ini cerita Israeliat dia kata ni. Masuk. Tak tahulah boleh jadi malaikat yang rupa jadi kuda ke macam mana. Yang penting kuda ni nak menggoda kuda Fir'aun. Baru masuk. Tengok kuda betina masuk, kuda Fir'aun pun ikut. Itu cerita dalam kitab. Tak ada riwayat yang sahih. Baik. Yang riwayatnya Allah Ta'ala sebut di sini. Tengok ayat 7. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. Habis. Confirm Fir'aun masuk dalam laut. Siapa cakap? Allah cerita. Tengok ayat 78. Maka Fir'aun pun mengejar mereka bersama-sama dengan tenteranya. Lalu ia dan orang-orangnya diliputi oleh air laut yang menenggelamkan mereka, semuanya dengan cara yang sedahsyatnya. Allahu Akbar. Tengok 894 nota. Yakni tatkala laut terbelah setelah dipukul oleh Nabi Musa AS dengan tongkatnya, dan alur belahan itu menjadi sebatang jalan yang kering yang telah dilalui oleh Nabi Musa dan kaumnya ke seberang, Bani Israel pergi. Maka Fir'aun pun mengejar mereka bersama-sama dengan tentera-tenteranya. Lalu ia ditenggelamkan oleh Allah bersama-sama dengan orang-orangnya, kuncu-kuncunya, setelah laut yang sedang terbelah itu bercantum semula dan menelan mereka. Habis cerita. Habis dah lah. Fir'aun
Nak kata apa dalam surah Yunus, wajawazna bani Israel bahra, kami lepaskan bani Israel pergi, fa'atba'ahum Fir'aun. Yang penting confirm Fir'aun masuk dalam laut. Confirm Fir'aun masuk dalam laut, tenggelamlah Fir'aun di dalam air. Nanti orang salah faham pula. Fir'aun ni dia pernah ngaku jadi Tuhan, dia pernah apa ni? Ialah orang hebat juga. Maka Allah SWT nak tunjuk apa? Nak tunjuk kepada masyarakat sampai ke saat kita hari ni, Fir'aun mati dalam laut. Apa dia jadi? Maka Allah kata, summa nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Allahu akbar. Allah cerita dalam ayat lain, nunajjika bi badanika, dan kami selamatkan tubuhmu. Tengok dalam ayat, nunajjika bi badanika, dalam surah Yunus ayat 92. Tengok ayat 90 lagi, menarik. Fa'atba'ahum, bila Nabi Bani Israel pergi, ada ayat surah Yunus ayat 90 yang saya baca tadi. Wajawazna Bani Israel al-bahra fa'atba'ahum Fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwan. Fir'aun ikut dalam keadaan yang begitu jahat. Hatta idza adrakahul gharaqu, bila Fir'aun dah tenggelam, lemas, kokak-kokak dah lemah ni, masuk air masin dalam hidung, dalam mulut dah. Fir'aun berkata, amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Fir'aun kata, sekarang ni aku beriman dah dengan Tuhan yang telah diimani oleh Bani Israel, dan aku beriman, aku jadi orang Islam ikut Musa. Allahu akbar. Sebab itulah ada setengah ajaran yang tak betul, ajaran sah, dia kata Fir'aun mukmin. Mendiang, tak boleh kata mendiang, kena kata arwah Fir'aun. La, kita kata Allah sendiri menafikan di sini. Tuhan kata, al-ana wa qad asaitu wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Tuhan kata, al-an, sekarang, la ni nak beriman? La. Sebab itu para jemaah sekalian, kita ni boleh bertaubat selagi nyawa belum dihalkum. Fir'aun dah penuh dalam mulut dengan air masin, mati sudah hatman, kata mati tu nak mati dah, aku beriman. La, waktu itu bukan waktu beriman. Jadi sudah tidak ada masa. Maka ayat 92 dalam Yunus, Tuhan kata apa? Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan tubuhmu Fir'aun, hantar balik ke pantai. Lish litakuna liman khalfaka ayah, supaya orang yang datang mengambil pengajaran daripada tubuhmu. Inilah contoh manusia yang jahat, yang tak mau beriman, sampai hari ini mendiang Fir'aun belum masuk dalam bumi. Kita kata seolah-olah macam bumi tak terima jasad Fir'aun, sampai hari ini belum masuk dalam bumi. Maka Allah kata apa? Liman khalfaka ayah, menjadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala, menjadi tanda kejahatan Fir'aun kepada orang yang berfikir. Jadi hari ini pengalaman saya 2 kali pergi ke Mesir. Waktu belajar dulu tahun 93, sana pergi, sahabat-sahabat kita nak bawa pergi ke Museum Fir'aun. Museum Fir'aun di Mesir. Bila kita pergi, dia kata mafish Fir'aun. Fir'aun tak ada. Kata dia, gimana Fir'aun? Dia pergi ke Perancis ke mana. Dia punya, kata orang tua ni travel lagi. 2000 tahun mati pun masih lagi berjalan. Tengok ayat Tuhan kata apa? Yang pentingnya Fir'aun mati dalam laut. Wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Dan dengan itu Fir'aun telah menjerumuskan kaumnya ke tempat kebinasaan, binati habis dia pupuk dia, dan tidaklah ia membawa mereka ke jalan yang benar. Jadi mengikut dalam satu kajian yang dibuat oleh seorang doktor bedah, pakar bedah Perancis, nama dia Maurice Bucaille. Cari dalam internet ada Maurice Bucaille ni. Dia ni pakar bedah telah diberi kepercayaan oleh kerajaan Mesir untuk bedah siapa?
Bedah mayat Firaun. Kaji selidik. Nak tengok sebab-sebab kematian. Postmortem lah bahasa kita sekarang ni. Bedah ni dia panggil, apa dia? Postmortem. Dia bedah tengok. Firaun mati dalam laut sebab dalam paru-paru dia ada garam. Happy dia. Kan? Happy dia. Bila dia nak kemukakan dia punya research, kajian bedahan dia tu, dapatan bedah dia, orang Islam yang ada dekat tu senyum. Bos, doktor, prof, cerita kamu bukan cerita baru. Allah dah cerita. Dalam surah yang kita baca tadi, surah itu Yunus. Kan? Aku mati dalam laut. Memang Firaun mati dalam laut. Akhir sekali Murais terpengaruh dengan apa yang diceritakan ini, maka dia kaji Quran. Alhamdulillah, dia telah tulis buku yang menarik. Cuba tuan tengok dalam buku Murih Bukit ni. Dia telah masuk Islam dan dia tulis balik apa dapatan yang dia buat, kajian dia tu, maka alhamdulillah dia masuk Islam. Alhamdulillah. Ramai lagi lah orang-orang yang mengkaji Quran seperti Gary Miller contohnya. Di Kanada, tapi kita tajuk Firaun ni Murais Bukit. Doktor pakar bedah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi ke ayat kita lah. Nanti tak habis ayat pula. Baik. Selesai daripada Firaun mati. Apa nak jadi dengan Firaun? Kita serah kepada Allah Azza wa Jalla lah kerja dia. Kalau ada orang kata Firaun ni beriman, kita kata tidak diterima. Imannya kerana masa sudah tamat. Dan selepas daripada itu, Allah Ta'ala perintah Nabi Musa supaya bawa Bani Israel. Tengok ayat 80. Ya Bani Israel, kam anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil aymana wa nazzalna alaikumul manna wassalwa. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala peringatkan beberapa nikmat yang diberi pada Bani Israel. Sebab Bani Israel ni Bani yang mudah lupa. Wahai Bani Israel, pengikut Nabi Musa, sesungguhnya kami telah selamatkan kamu dari musuh kamu, Firaun. Dan kami telah janjikan kamu dengan memberi wahyu kepada Nabi Musa di sebelah kanan gunung Tursena itu. Tengok nota 895. Allah Ta'ala mengingatkan kaum Bani Israel supaya mereka mengenangkan nikmat-nikmatnya yang tersebut dan supaya mereka menjauhi segala yang mendatangkan kemurkaan. Mungkin ingatlah. Apa dia nikmat yang Allah Ta'ala sebut? Yang pertama, aku selamatkan kamu daripada mana? Daripada Firaun. Dan musuh-musuh kamu, Firaun, fa'aghraqnahu wa junudah. Aku tenggelamkan Firaun dengan geng-geng dia, mati habis. Jangan duduk. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang pertama. Yang pertama, kami selamatkan kamu daripada musuh kamu. Baik. Tengok yang kedua. Nikmat yang kedua. Wa wa'adnakum janibat turil ayman. Dan kami telah janjikan kamu dengan beri wahyu kepada Nabi Musa di sebelah kanan Gunung Tursena. Maknanya mula-mula selamat. Sekarang ni kita nak pergi bertemu di Bukit Tursena sebelah kanan. Mana bukit ni tak ada kanan kiri. Kita lah duduk arah kanan, arah kiri. Dia panggil arah. Apa yang nak janjikan? Li'inzalit Taurah. Allah janji nak turunkan kitab Taurat. Jadi puak-puak Bani Israel ini dibawa sekali. Bawa sama. Boleh tengok. Tengok dalam suratul A'raf ayat 142 Allah kata, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbi 40 lailah. Mana mula-mula janji 30, tambah 10 hari, 40 malam bermunajat. Nabi Musa bawa puak Bani Israel untuk pergi. Baik.
Supaya apa? Supaya mereka saksi sendiri Nabi Musa menerima apa? Menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab puak ni payah kira. Nikmat yang ketiga tanda. Wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan kami turunkan kepada kamu sebagai makanan manna dan salwa. Salwa ni apa dia? Tengok nota di bawah. Tatkala mereka keluar dari Mesir dan tinggal di padang pasir Sinai, yang sukar mendapat makanan, tak ada bekalan makanan itu, padang pasir, Allah Ta'ala menurun kepada mereka manna. Manna ni macam getah gitu. Getah yang turun di atas daun. Dia kata manna ni getah yang turun dari langit seperti embun. Kemudian dia lekat di atas daun, jadi macam madu. Jadi kita pergi ambil, sedaplah makan. Manis. Dan salwa jenis burung. Burung salwa ni macam burung puyuh. Gitulah lebih kurang. Yang betulnya jenis burung. Jadi ada dua getah madu dan burung puyuh. Makan. Sedaplah BBQ. Kita sekarang ni kan daging ayam bermadu. Ayam madu sedap, orang bermadu jangan. Pecah terbalik pinggang mangkuk nanti. Jadi kita pergi ni. Orang bermadu masalah, ayam madu diminati. Jadi mana wassalwa. Salwa burung, mana tu getah madu. Oh sedap. Jadi Allah Ta'ala turun. Pagi-pagi dia orang ambil makanan, dia ada makanan, ada duduk di padang pasir Sinai. 3. Nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Tuhan kata apa? Tengok ayat yang seterusnya. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw. Serta kami katakan, makanlah dari benda-benda yang baik yang kami kurniakan kepada kamu dan janganlah melampaui batas padanya. Makanan sudah ada, makan apa yang ada, rezeki Allah Ta'ala beri. Tengok nota 897. Yakni makanlah dari rezeki yang telah kami berikan itu dan janganlah kamu melampaui batas dan menggunakan secara yang dilarang atau bersikap tidak bersyukur. Jadi kita ni kadang-kadang manusia ni Allah Ta'ala suruh makan yang sedap-sedap, yang bagus kan. Dan jangan kamu jadi manusia yang tagha. Tagha dia kata melampaui had. Sama ada dia kufur nikmat ataupun tak syukur nikmat ataupun menggunakan nikmat untuk jalan maksiat. La. Kalau kamu buat, fayahilla alaikum ghadabi. Ketika itu kerana dengan yang demikian kamu akan ditimpakan kemurkaanku, faqad hawa, dan sesiapa yang ditimpa kemurkaanku maka sungguhnya binasalah ia. Binasalah orang ni. Allahu akbar. Apa makna la tatghaw? Tanda sikit. La tatghaw, jangan melampau. Kata di para ulama tafsir, jangan melampau di sini. Yang pertama, jangan melakukan kezaliman di antara kamu ke atas yang lain. Satu. Yang kedua, jangan buat zalim ke atas diri sendiri dengan buat dosa dan maksiat. Yang ketiga, jangan kufur nikmat. Jadi kata di ulama, semua itu termasuk dalam makna la tatghaw, jangan kufur nikmat, jangan engkar, jangan buat maksiat. Itu semua termasuk dalam perintah Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Sebagai penutup kepada perbincangan kita, ayat 82, Allah kata, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Allahu akbar. Dan sesungguhnya aku yang amat memberi pengampun kepada orang-orang yang bertaubat. Ini janji Allah Ta'ala. Apabila Allah larang daripada melakukan taghut, melampaui batas, maka Allah Ta'ala buka pintu-pintu pengharapan kepada orang yang bersalah, orang yang berdosa, supaya bertaubat. Tuhan kata apa? Yang pertama, wa inni laghaffarun. Dan sesungguhnya aku amat memberi keampunan. Kepada siapa? Kepada 4 golongan. Tanda tuan-tuan. Yang pertama, liman taba, kepada orang yang bertobat.
wa amana, dan beriman, wa amila salihan, dan beramal saleh, thumma tada, kemudian dia istiqamah di atas jalan petunjuk sehingga dia mati. Nah, ini ada juga na'udzubillah, ada orang yang taubat, lepas tu dia pusing balik, U-turn balik, kita kata jangan. Kita taubat, biarlah kita taubat betul-betul. Iaitulah Allah Ta'ala akan pengampun kepada siapa? Liman taba, wa amana, wa amila salihan, summah tada. Summah tada maknanya dia istiqamah di atas jalan hidayah, jalan petunjuk. Kerana itu para jemaah sekalian, kita diminta sentiasa supaya berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kita minta istiqamah, biarlah kita hidup dengan Islam, mati kita di atas asar Islam. Baik, sempena dengan ayat ini, sebagai penutup pada perbincangan kita ini, kita duduk di akhir Ramadan. Pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, kalau saya jumpa Lailatul Qadar, apa yang saya nak baca? Maka Nabi kita selalu ajar kalimah yang pendek. Kata, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau ni maha pengampun, suka mengampun hamba-hambamu, ampunkan dosaku. Maafkanlah kesalahanku. Jadi kita duk fikir panjang. Kenapalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar doa yang panjang-panjang kepada Aisyah? Kita pun nak berdoa juga. Ni dua patah je. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau pemaaf, suka memaafkan hambamu, fa'fu anni, maafkanlah aku. Mungkin kita tambah lagi dalam doa, kata wali walidayah, dan dua ibu bapa aku. Maka itulah saya dah sebut, seorang ulama Islam, Ibn Qayyim rahimahullah, dia kata doa ni min jawami'il kalim, doa yang pendek tapi mengandungi makna yang panjang. Apa dia makna yang panjang? Dia kata bila Allah Ta'ala maafkan kepada kita, contohnya kita nak berdoa, semua benda hajat kita, banyak hajat tu, hajat ni, hajat tu, kan? Macam-macam keperluan kita nak minta, tapi masa sudah tidak ada, ataupun kita bela nak minta, kita minta dengan doa jawami'ul kalim, kita minta dengan doa yang lengkap, komprehensif dari sudut makna yang pendek, lafaz pendek, makna panjang, iaitu kita minta maaf. Kata Syekh, dia kata iza afa anka, apabila Allah Ta'ala maafkan kepada kamu, memaafkan kesalahan kamu, maka ketika itu Allah Ta'ala akan beri semua apa yang kamu nak. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Sebab tu lafaz Nabawi menarik. Lafaz Nabawi pendek tapi makna panjang. Sama juga dengan doa yang diajar oleh Allah dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mana kalau kita dapat hasanah di dunia, hasanah di akhirat, cukuplah kita. Nak apa lagi? Oi, tak puas hati ustaz, tak minta hasanah di dunia ni, nak banglo besar, rumah besar, kereta. Itu semua tawabi'. Bila Allah Ta'ala beri kebahagiaan kepada kita, bahagia itu tak semestinya duduk di atas rumah besar. Ada kalau rumah kecil pun bahagia. Ada kalau orang duduk rumah besar tak bahagia, kan? Kita kata jangan. Baiklah para jemaah sekalian, itu jelah perbincangan kita. Apa jadi kepada Bani Israel setelah mereka bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tengok dalam ayat 83, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. InsyaAllah ikuti dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.